Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ismail Hadi bin Fauzi daripada Diploma Pengurusan Industri Halal akan menerangkan sedikit sebanyak tentang pengenalan untuk tajuk assignment kami iaitu Akta Makanan 1983. Jadi sebelum itu saya akan mengenalkan ahli-ahli kumpulan saya, terdiri daripada 5 orang ahli. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Ismail Hadi bin Fauzi. Dan yang kedua, Muhammad Haziq bin Abu Bakar. Yang ketiga, Adam Hadli bin Abdul Rahim. Yang keempat, Muhammad Luqman bin Zaidi. Dan yang terakhir, Muhammad Arsyad bin Andri. Akta Makanan 1983 adalah suatu akta yang melindungi orang ramai terhadap bahayanya dari segi kesihatan dan penipuan pada penyediaan, penjualan dan penggunaan makanan, dan mengenai perkara yang bersampingan dan berkaitan dengannya. Akta ini boleh dinamakan dengan Akta Makanan 1983 dan terpakai di seluruh negara Malaysia. Undang-undang dan garis panduan yang mengawal keselamatan makanan dari segi kualiti dan juga kebersihan makanan. Untuk mengawal keselamatan makanan dari segi kebersihan, Peraturan Kebersihan Makanan 2009 telah diguna pakai. Peraturan ini diwujudkan untuk mengawal kualiti makanan dan juga kebersihan makanan. Terdapat juga beberapa garis panduan tentang pemprosesan makanan tertentu yang digunakan untuk memastikan makanan yang diproses selamat. Sekian itu saja daripada saya, Muhammad Ismail Hadi bin Fauzi, untuk pengenalan. Jadi saya akan serahkan kepada sahabat saya yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Luqman bin Zaidi dari kelas DP4G. Hari ini saya akan membentangkan dan saya akan menceritakan contoh kes yang berlaku di bawah Seksyen 10 dan 11 Akta Makanan 1983. Setelah apa yang saya layari dan saya kaji, terdapat banyak kes yang telah disabitkan di bawah Seksyen 10 dan 11 Akta Makanan 1983. Jadi hari ini, tanpa membuang masa, saya hanya akan menceritakan 3 kes yang sangat menarik untuk diceritakan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, kes pertama hari ini yang saya akan menceritakan berlaku di Sandakan. 9 premis dan kilang memproses makanan daripada 22 yang diperiksa di daerah ini diarah tutup dalam satu operasi selama 2 hari. Pegawai Kesihatan Kawasan Sandakan Dr. Johari Awang Besar berkata kesemua 9 kilang dan premis berkenaan diarah tutup selama 14 hari di bawah Seksyen 11 Akta Makanan 1983. 5 notis telah dikeluarkan di bawah Seksyen 32B di bawah Peraturan Kebersihan Makanan 2009. Menurut Dr. Johari, dalam operasi itu juga sebanyak 8 buah premis diarah melakukan kerja pembersihan premis di bawah Seksyen 10 Akta Makanan 1983. Okey, kes yang kedua saya akan ceritakan pada hari ini iaitu berlaku di Kota Baharu, Kelantan. Sebanyak 45 premis makanan telah diperiksa di bawah operasi premis bersih pada tarikh 22 hari bulan 11 2019. Sebanyak 64 notis kompaun dikeluarkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan JKNK kepada pemilik premis dan pengendali makanan di atas pelbagai kesalahan yang melanggar Peraturan Kebersihan Makanan 2009. Antara kesalahan yang dikesan ialah pemakaian pengendali makanan tidak lengkap, memakai aksesori tangan dan gagal mengekalkan kebersihan premis. Pihak JKNK juga turut mengesan pemilik yang membenarkan pekerja yang tiada suntikan anti-typhoid serta latihan pengendali makanan mengendalikan makanan di kedai mereka. Menurut JKNK, kesemua mereka menerima notis mengikut Seksyen 11 Akta Makanan 1983 dan pemilik premis yang gagal mematuhi perintah penutupan boleh dipenjara tidak lebih 5 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Okey, kes ketiga yang saya akan cerita pada hari ini iaitu berlaku di Seremban Negeri Sembilan.
Sebanyak 11 premis makanan diperintahkan tutup selama 14 hari oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan JKNNS. Ekoran melakukan pelbagai kesalahan semasa pemeriksaan operasi bersepadu premis makanan OPS bersih di Seremban pada hari ini. Exco Kesihatan Alam Sekitar Koperasi dan Kepenggunaan Negeri iaitu S. Zirapan berkata perintah tersebut dikeluarkan kerana tahap kebersihan premis makanan yang rendah serta pelanggaran aspek kritikal di bawah Seksyen 11 Akta Makanan 1983. Menurut S. Zirapan, sebanyak 48 premis makanan telah diperiksa termasuk 11 yang diarah tutup melibatkan kesalahan antaranya pemilik premis gagal memastikan premisnya dalam keadaan yang sempurna, tidak mengikut latihan pengendali makanan, gagal mendapatkan suntikan pengendali makanan selain gagal memastikan menyimpan makanan dengan sempurna. Itu sahaja yang saya akan ceritakan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haziq bin Abu Bakar dari Diploma Pengurusan Jalan dari kelas 4I. Hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan kesalahan dan penalti Akta Makanan 1983, Seksyen 10 dan Seksyen 11. Bagi Seksyen 10, ia berkaitan dengan peralatan dan perkakasan makanan yang digunakan mestilah berada di dalam keadaan yang bersih dan selamat serta suci dan ditempatkan di tempat-tempat yang betul. Seterusnya adalah Seksyen 11. Ia pula berkaitan dengan penutupan premis yang tidak suci selama 14 hari. Kesalahan bagi Seksyen 10 ialah contoh peralatan dan perkakas makanan yang digunakan, contohnya seperti kuali, senduk, sudip, pisau dan lain-lain lagi. Peralatan-peralatan ini mestilah disimpan di tempat yang betul dan perlulah dibersihkan dan disucikan selepas digunakan. Bagi Seksyen 11 pula, kesalahannya penutupan premis selama 14 hari. Maksudnya pembersihan dan lain-lain tidak akan pembetulan sewaktu tempoh 14 hari itu. Pegawai pejabat kesihatan diberi kuasa seandainya tidak berpuas hati mengenai kebersihan kedai, dan pegawai kesihatan berhak untuk menghalang atau membuka, diberi kebenaran untuk buka kedai tersebut selama 14 hari. Selama tempoh 14 hari premis ditutup, apakah yang boleh dilakukan oleh pemilik premis? Contoh-contohnya dalam tempoh 14 hari, pemilik premis melakukan kerja-kerja pembersihan. Contoh seperti membersihkan sisa-sisa makanan dan sampah sarap di sekitar premis. Seterusnya boleh membersihkan tempat sistem tapisan kotoran di sinki-sinki setiap premis dan memastikan serangga atau makhluk perosak tidak berada di dalam premis dan di sekitar premis. Dan yang terakhir adalah pihak pemilik premis perlu menyimpan makanan kering dan basah mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, pemilik perlu mematuhi peraturan kebersihan makanan 2019 dan pemilik perlu menyatakan kepada pekerja untuk mendapatkan suntikan anti-typhoid dan perlu menjalani kursus pengenalan makanan. Yang terakhir sekali adalah penalti. Jika pemilik premis tidak dapat memberi kerjasama kepada pegawai pejabat kesihatan apa yang mereka mahukan terhadap premis tersebut, pemilik premis ataupun premis boleh dikenakan hukuman seperti penjara tidak melebihi 5 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Bagi Seksyen 10 dan Seksyen 11, denda mereka adalah sama seperti penjara tidak melebihi 5 tahun, denda ataupun keduanya sekali. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq Andri daripada DIPEH 4I. Saya ingin membentangkan tajuk Akta Makanan, iaitu objektif. Antara objektif yang telah saya dapat ataupun saya pelajari daripada akta ini ialah mempunyai bahagian keselamatan dan kualiti makanan
Dan akta ini adalah untuk melindungi orang ramai daripada bahaya-bahaya kesihatan makanan sepanjang penyimpanan, penyediaan, pemprosesan, pembungkusan, pengangkutan, penjualan dan penggunaan makanan serta memudahkan perdagangan makanan. Contoh bahaya-bahaya makanan kepada pelanggan seperti keracunan yang akan menyebabkan sakit perut, muntah dan boleh mengakibatkan kematian ke tahu. Dia akan mengawal daripada segi keselamatan lah. Seterusnya, akta makanan ini juga diwujudkan untuk mengawal kualiti dan juga kebersihan makanan. Akta ini menentukan agar penyediaan, penjualan dan penyimpanan semua bahan makanan ia adalah selamat dan juga bersih. Maksudnya, proses penyediaan bahan mentah daripada penyimpanan, penjualan dan juga penyediaan perlulah mengikut akta makanan 2000, peraturan akta makanan 2009 agar ia kekal selamat dan juga bersih. Selain itu, akta makanan ini juga untuk menentukan orang ramai supaya menerima maklumat yang mencukupi mengenai aspek keselamatan makanan, kerana akta makanan ini mempunyai pelbagai peraturan dan boleh dikenakan penalti bagi pihak yang melakukan kesalahan. Contoh antara yang melakukan kesalahan adalah penutupan premis tidak suci dalam Seksyen 11 Akta Makanan akibat ketidakpatuhan ataupun melanggar peraturan yang telah diberikan oleh pihak atasan. Dia boleh dikenakan penjara sebanyak 5 tahun atau didenda atau kedua-duanya sekali. Sekian itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Hadri bin Abdul Rahim daripada Diploma Pengurusan Industri Halal kelas 4G. Jadi pada hari ini saya akan memberikan kesimpulan berkenaan dengan Seksyen 10 dan 11 Akta Makanan 1983. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, saya akan menunjukkan terlebih dahulu kes-kes yang pernah berlaku di Malaysia, di mana kes ini pernah disabitkan di bawah Seksyen 10 dan 11 Akta Makanan 1983. Jadi anda boleh lihat di kiri dan kanan saya terdapat gambar-gambar yang saya sertakan, di mana gambar-gambar tersebut merupakan kes-kes yang pernah berlaku di Malaysia yang disabitkan di bawah Seksyen 10 dan 11 Akta Makanan 1983. Daripada kes-kes tersebut, apa yang saya dapati bahawa setiap permis ini melakukan kesalahan yang sama, di mana permis-permis tersebut gagal memastikan permis dalam keadaan yang sempurna. Kemudian tidak mengikuti latihan pengendalian makanan, gagal mendapatkan suntikan pengendalian makanan. Selain itu, gagal memastikan penyimpanan makanan di tempat yang sepatutnya. Juga terdapat hurungan tikus dan lipas. Antara tindakan yang sewajarnya diambil oleh setiap pemilik permis makanan adalah sentiasa mencapai tahap kebersihan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa dengan memastikan segala peralatan yang digunakan dibersihkan, dan permis juga perlu berada dalam keadaan yang bersih setelah selesai bekerja. Maksudnya di sini adalah berkaitan dengan peralatan. Selepas sahaja pekerja-pekerja menggunakan peralatan tersebut, apabila mereka tidak menggunakannya lagi, maka hendaklah mereka membersihkannya terlebih dahulu, kemudian menyimpannya di tempat yang sepatutnya. Begitu juga dengan permis. Permis makanan hendaklah dibersihkan selepas sahaja tamat waktu bekerja, di mana pemilik permis perlu memastikan pekerja-pekerja membersihkan permis tersebut sebelum mereka pulang ke rumah. Selain itu, memastikan setiap pekerja mendapatkan suntikan default dan memiliki sijil latihan pengendalian makanan. Seterusnya, bagi menghindari kehadiran tikus dan lipas dan segala binatang perosak, kita hendaklah memastikan makanan sentiasa disimpan di tempat yang tertutup, di mana tempat tersebut
tidak boleh dimasuki oleh binatang-binatang perosak tersebut, dan juga sentiasa memastikan permis kita berada dalam keadaan yang bersih, kerana binatang-binatang perosak ini mereka menyukai tempat-tempat yang kotor. Jadi apabila permis kita kotor, maka banyaklah binatang-binatang perosak ini. Apabila permis kita bersih, maka insya-Allah tidak akan ada binatang-binatang perosak ini. Apa yang saya dapat simpulkan daripada Seksyen 10 dan 11 Akta Makanan 1983 ini adalah akta ini bertujuan untuk memastikan kebersihan di setiap permis perniagaan makanan di Malaysia sentiasa terkawal dan menepati kriteria kebersihan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan. Jika masalah ini tidak dapat dibendung, maka akan tersebarlah penyakit daripada makanan dan persekitaran permis yang kotor. Di sini saya ingin mengatakan bahawa kita sebagai orang Islam amatlah penting bagi kita untuk menjaga kebersihan. Tetapi bukanlah saya mengatakan agama-agama lain tidak mementingkan kebersihan. Saya meyakini bahawa agama lain seperti agama India, Cina dan yang lain-lain amat mementingkan kebersihan. Jadi di sini saya menyertakan sebuah hadis di mana hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Hadis ini bermaksud sesungguhnya Allah itu baik, Dia menyukai kebaikan. Allah itu bersih, Dia menyukai kebersihan. Allah itu mulia, Dia menyukai kemuliaan. Allah itu dermawan, Ia menyukai kedermawanan. Maka bersihkanlah olehmu tempat-tempatmu dan janganlah kamu menyerupai orang Yahudi. Di sini, di dalam hadis ini menyatakan bahawa Allah itu bersih, Ia menyukai kebersihan. Jadi kita sebagai orang Islam hendaklah memastikan diri kita atau persekitaran kita sentiasa berada dalam keadaan yang bersih. Di sini saya ingin mengatakan bahawa setiap permis-permis perniagaan di Malaysia hendaklah memastikan permis berada dalam kebersihan, di mana kebersihan ini dapat menjamin kualiti makanan yang dihasilkan oleh permis kita, juga memberikan keyakinan kepada pelanggan-pelanggan yang datang ke permis kita. Tanpa melengahkan masa, saya menutup kesimpulan saya ini dengan sebuah pantun, di mana pantun itu berbunyi, indah pemandangan di waktu senja, bulan timbul nampak ketara. Menjaga kebersihan amalan yang mulia, menjamin kehidupan aman sejahtera. Sekian sahaja daripada saya, Adam Hadri bin Abdul Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.